Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Jementah. Pembesar suara. Tak ada pembesar suara. Bentara apa? Ya? Tak ada. You pakai sebelah tak boleh? Ada. Oh. Dia tak berfungsi dengan betul. Jangan tolak masa. Bagi sedikit masa. You, Selamat pagi, salam sejahtera, Tan Sri Speaker, semua ahli-ahli Dewan yang berhormat dan semua penjawat awam yang hadir pada pagi ini. Tan Sri Speaker, terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri Speaker untuk memberi peluang kepada Jementah mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih titah Duri Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor sempena pembukaan rasmi persidangan Pegah keempat Dewan Negeri Johor yang ke-13 yang telah disempurnakan pada minggu yang lalu. Tan Sri Speaker, dalam titah Tuanku telah bertitah supaya ahli-ahli Dewan Negeri lebih bertanggungjawab dan menjalankan tugas dengan jujur dan beramanah. Jementah amat bersetuju dengan titah Tuanku ini. Ini menunjukkan sebenarnya betapa pentingnya fungsi Dewan Negeri dan juga peranan dan tanggungjawab yang harus dipikuli oleh ahli-ahli Dewan Negeri untuk memenuhi impian, inspirasi suara rakyat terhadap pentadbiran sesebuah kerajaan. Tan Sri Speaker, Jementah ingin menyentuh dua aspek yang berkenaan dengan Dewan Negeri dalam perkara ini. Yang pertama, berkenaan dengan bidang kuasa Dewan Negeri. Yang kedua, berkenaan dengan perurusan dan kemudahan-kemudahan Dewan Negeri sekarang. Tan Sri Speaker, seperti sedia maklum, negara kita mewarisi sistem demokrasi Westminster. Ini satu sistem demokrasi yang telah teruji dan terbukti merupakan satu sistem demokrasi yang mantang, yang boleh berfungsi dengan betul, di mana bidang kuasa badan eksekutif, badan kehakiman dan juga badan Dewan Negeri atau Dewan Rakyat mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Tan Sri Speaker, Jementah berpendapat Dewan kita ini bukan sahaja hanya berbincang berkenaan dengan perkara yang dihadapi atau masalah yang dihadapi oleh rakyat saja. Dewan kita ini memainkan peranan yang lebih penting lagi untuk memantau dan menyemak pentadbiran kerajaan negeri. Ada satu peribahasa, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh itu adalah menjadi satu peringatan kepada kita bahawa institusi Dewan Negeri dan ahli-ahli Dewan perlu sentiasa dan seharusnya memantau dan menyemak apa yang kerajaan sedang buat untuk mengelakkan penyalahgunaan atau penyelewengan kuasa yang daripada berlaku. Tan Sri Speaker, kadang-kadang Jementah amat berasa risau dan sedih juga, dan juga ada rasa simpati menampak keadaan yang dihadapi oleh Speaker Dewan Rakyat, di mana
Ada nampak ahli-ahli daripada badan eksekutif tidak menghormati Speaker Dewan Rakyat. Kita berasa syukurlah bahawa Dewan ini kita belum ada berlaku hak sebegini. Tetapi kita juga harus berpandangan jauh untuk mengukuhkan kedudukan jawatan Speaker dan juga kewibawaan institusi Dewan Negeri. Tuan Sri Speaker, saya terap memerhati bahawa pentadbiran Dewan Negeri sekarang ini, saya nampak dia adalah hanya satu unit atau bahagian di bawah pentadbiran badan eksekutif saja. Ini saya nampak tidak ada perasaingan kuasa yang sebenarnya. Ini yang saya risau bila saya menampak apa yang berlaku di Parlimen. Tuan Sri Speaker, oleh itu saya berpendapat sistem demokrasi Dewan Negeri yang kita sekarang ada ini belum cukup matang. Dan saya ingin mengesyorkan, kalau boleh, kita menubuhkan satu jawatan kuasa yang terpilih, yang terdiri daripada ahli-ahli penyokong kerajaan dan juga ahli-ahli pembangkang, supaya kita boleh mengubahkan satu undang berkenaan dengan bidang kuasa Dewan Negeri untuk mematapkan Dewan Negeri sebagai satu institusi yang mempunyai kuasanya sendiri. Saya harap carangan ini boleh diberi pertimbangan yang sewajarnya. Tuan Sri Speaker, yang kedua ialah berkenaan dengan pengurusan atau Yang pentadbiran Dewan Negeri. Yang Hormat, diminta sila duduk dulu. Boleh sambung selepas kita berehat. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan ini saya tangguhkan selama 20 minit. Saya persilakan Jumentah untuk menyambung. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Tuan Sri Speaker, saya mengesyorkan bahawa satu jawatan kuasa khas terpilih yang terdiri daripada ahli-ahli Dewan Penyokong Pemerintah dan juga ahli-ahli pembangkang untuk membuat kajian bagi mengubahkan satu undang yang berkenaan dengan bidang kuasa Dewan Negeri. Yang kita boleh namakan akta ini atau undang-undang ini sebagai Amendment Pentadbiran Dewan Negeri Johor, di mana dalam akta ini Dewan adalah satu institusi yang berasaingan kuasanya daripada pihak eksekutif, dan Dewan juga mempunyai bajet sendiri dan juga ada hak untuk mengupah penjawat-penjawat awam dalam Dewan Negeri bagi pengurusan Dewan Negeri. Ini yang pertama. Yang kedua,
Jabatan berpendapat bahawa pentadbiran dan pengurusan Dewan memainkan peranan yang penting untuk memberi kerjasama atau memberi sokongan kepada ahli di Dewan untuk menjalankan tugas dengan lebih cekap, efisiensi, supaya tanggungjawab kita dapat disempurnakan dan hasrat dan suara rakyat tidak terabai. Selama 3 tahun ini, jabatan berpendapat bahawa pengurusan dan pentadbiran Dewan berjalan dengan baik. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penjawat-penjawat awan yang berkhidmat di Dewan Negeri. Akan tetapi saya percaya beberapa aspek yang mungkin boleh memperbaiki. Yang pertama, berkenaan dengan penyataan rasmi. Penyataan rasmi ini saya beri satu contoh. Sidang Dewan yang lepas bajet 2016 pada bulan 11. Tetapi kita hanya menerima penyataan rasmi pada bulan April. Oleh itu saya berasa ini ada satu kekurangan. Kalau kita boleh baik atau kita boleh memperbaikinya, kita naikkan penyataan rasmi atau hindset ini. Kita sekarang dan speaker, sekarang era teknologi yang canggih, kita seharusnya digitalize penyataan rasmi. Kita boleh naik penyataan rasmi, dan kita sebagai ahli Dewan, kalau kita nak buat carian, kita boleh turun dan kita boleh buat kajian terhadap sesuatu isu dengan lebih cepat, dengan lebih efisiensi. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang dibangkitkan oleh tangkap jalur lebar percuma. Ini kita sudah minta berapa kali dan kita telah bangkit berapa kali dalam Dewan ini. Cuba fikirkan, sudah banyak tempat ada hotspot untuk wafa percuma. Dewan Negeri kita tak ada ni. Ini satu penghinaan kepada ahli-ahli Dewan tau. Kalau orang awam tanya, kita sudah dapat wafa percuma macam mana Dewan Negeri? Dewan Negeri tak ada. Ini bukan satu perkara yang boleh diterima. Yang ketiga, kemudahan-kemudahan asas seperti penjabat rasmi untuk ketua pembangkang dan penjabat-penjabat urusan dan fasiliti yang berkenaan kepada pihak ahli-ahli penyokong pemerintah dan juga kepada ahli-ahli pembangkang seharusnya dibekalkan. Ini adalah fasiliti yang basic yang seharusnya kita dapat untuk membolehkan kita jalankan kerja dengan lebih baik lagi. Ini adalah beberapa carangan lah. Dan kalau kita ada bajet sendiri, mungkin ini dapat disempurnakan. Tuan Speaker, tapi kita sedang tunggu Parlimen pun, yang berhormat Speaker Dewan Rakyat pun sedang berusaha ke arah apa yang Wabi nyatakan tadi, pengasingan kuasa antara Parlimen dengan pihak-pihak tertentu. Jadi kita akan tengok keputusan yang berhormat Pendekar Amin lah, Speaker Dewan Rakyat. Ini dalam perkara yang sama lah. Sila sambung. Terima kasih atas maklum balas Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, Duri Yang Maha Mulia Tuanku Sultan juga bertitah dan amat prihatin terhadap masalah kualiti bekalan air yang di mana telah dicermai oleh baja-baja kimia atau sisa-sisa ternakan. Dan perkara ini juga berbangkit berapa kali dalam Dewan ini. Kerajaan sebenarnya mesti mengambil inisiatif, sebab kita sudah meluruskan Anemen Air Pindahan 2014 dan anemen ini, undang-undang ini telah diwatakan, dan sebenarnya pihak kerajaan ada hak atau penguatkuasaan untuk saya beri satu contoh. Dalam Seksyen 14 2A dan juga Seksyen 14 3, kerajaan boleh define the boundary of
water catchment area. Dan pihak kerajaan negeri juga berhak untuk menguatkan kawasan tahan air daripada masalah pencemaran bagi melindungi bekalan sumber air mentah. Kita ada undang-undang. Yang masalah ialah penguatkuasaan. Dan kalau kerajaan saya nampak ini ialah satu keazaman politik untuk menjalankan penguatkuasaan. Kalau penguatkuasaan dapat dijalankan dengan baik, saya yakin masalah kualiti bekalan ini dapat dikurangkan, dapat diminimaliskan. Ini juga adalah satu cabaran juga kepada kerajaan yang ada sekarang ini untuk menunjukkan bahawa setakat mana hebatnya atau kualitinya kerajaan negeri ini. Sebab air ini sangat penting, dia keperluan asas ni. Saya tak mahu setiap hari saya khawatir dengan kualiti air yang dibekalkan. Saya minum air yang kotor. Ini perasaan dan suara rakyat. Kita mesti teritikan. Dan kalau boleh kita menegaskan kuasa-kuasa ini, jalankan dengan baik, kita boleh menyelesaikan masalah ini. Tan Sri Speaker, yang seterusnya saya ingin membangkitkan sedikit masalah berkenaan dengan pengurusan perumahan Kotak Bumiputera yang dibentangkan oleh laporan Ketua Audit Negara tahun 2014. Memang ini ada 70.5% daripada pelepasan perumahan Kotak Bumiputera dan dia telah diagihkan kepada 2 akaun amanah. Ini akaun amanah ini sangat penting ini. Jangan salah gunakan akaun tersebut sebab ini ialah untuk pengurusan berkenaan dengan hak ewa perumahan Kotak Bumiputera. Seharusnya dijalankan dengan baik. Dalam laporan ini kita boleh baca ada berapa insiden, ada 1-2 insiden di mana akaun amanah ini telah digunakan atau diberikan kepada akaun amanah kumpulan wang pusat pembangunan dan kegiatan belia di bawah pihak berkuasa tempatan. Ini tidak sepatutnya berlaku. Akaun amanah ini ialah digunakan untuk memberi manfaat kepada perumahan Kotak Bumiputera. Dan kalau boleh digunakan dengan secara baiknya, saya percaya bahawa masalah isu perumahan boleh dikurangkan. Ini saya minta pihak berkuasa negeri supaya atau pihak-pihak yang berkuasa berkenaan supaya menjalankan tugas dengan menggunakan kuasa dengan secara berhemah dalam perkara ini. Sila golong, Ya, Tan Sri Speaker, ini saya masuk sedikit berkenaan dengan isu-isu tempatan. Tan Sri Speaker, penduduk-penduduk di kawasan saya, Jementa ini khususnya di kawasan Batu Enam, sering menghadapi masalah tekanan bekalan air yang rendah yang mengakibatkan bekalan air di kawasan tersebut tidak stabil, khususnya di Taman Mina dan Kampung Baru Batu Enam. Saya difahamkan bahawa masalah bekalan ini telah berlanjutan berpuluh-puluh tahun dan saya juga tahu bahawa pihak kerajaan ada membuat inisiatif untuk memperbaiki, tetapi nampaknya belum cukup untuk menyelesaikan masalah tekanan air yang rendah khususnya di Kampung Baru Batu Enam. Kalau ada pipe pecah 2 hari 3 hari sehingga 4 hari tak ada air, ini tidak seharusnya berlaku. Oleh itu saya memohon jasa baik pihak YB Exco memerhatikan perkara ini, kalau boleh mengambil tindakan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, berkenaan dengan projek menaik taraf jalan raya Jementa Sekamat, saya menyambut baik usaha kerajaan yang telah menyempurnakan jalan tersebut daripada Jementa ke Sekamat. Tetapi saya juga menerima
maklum balas daripada penduduk khususnya di sekitar Pekan Jementah bahawa dalam lingkungan lebih kurang 2 km jalan tersebut 2 km lah di Pekan Jementah tiada jejatas. Ini khususnya untuk orang tua lah, warga emas kita, sebab ini ialah satu jalan 2 hala 4 lorong dan kerajuan kenderaan agak cepat, dan kalau boleh ada satu jejatas dibina di kawasan Pekan Jementah untuk memudahkan pejalan-pejalan kaki lah. Yang kedua, stesen bas memang ada lah, dia ada beberapa kawasan ada, tetapi di kawasan tersebut Pekan Jementah itu lebih kurang 2 km tak ada. Ini menyusahkan penduduk-penduduk di sekitar taman untuk menaiki bas lah. Dan ini saya harap pihak JKR atau yang berkenaan mengambil perhatian ini dan kalau boleh disempurnakan juga. Tuan Speaker, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengucap perbahasan Tita Duri Yang Maha Mulia Tuanku. Terima kasih, Tuan Speaker.